Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam, pengurusi majlis, pengurusi yang terkuasa surau Ar-Rawdah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat menunaikan satu tanggungjawab yang besar yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Nabi mengatakan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa lailatin. Siapa dia solat isyak berjamaah semalam, malam tadi, maka sudah dikira dia dapat berdiri, pahala berdiri setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa dia teruskan ibadat dia salat subuh berjamaah pula, fa ka'annama shalla al-laila kullah, pahala dia seolah-olah dia berdiri satu malam. Ini dia panggil dua salat yang berkembar untuk mendapat pahala yang besar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Maka kita yang telah dapat anugerah yang besar ini, tuan-tuan, anggaplah kita dapat menunaikan solat ini sebagai anugerah. Kenapa? Lebih-lebih lagi kita solat berjamaah. Sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi tadi, kita dapat anugerah berdiri satu malam. Ini kelebihan yang ada pada orang yang berjalan ke masjid pada waktu pagi. Dalam hadis yang lain Nabi beri galakan, basyiril masya'ina fi zulami ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamah. Berilah khabar gembira kepada orang yang banyak berjalan pada waktu malam, waktu gelap. Jadi kita hari ni kita kata tak apa gelap dah, ni cerah dah kan, dengan lampu-lampunya, dengan spotlight banyak. Tapi kita kena kira asal waktu, kena kira asal waktu kita ni cerah ke gelap, mana waktu itu gelap. Bila akan cerah? Bila naik terbit matahari nanti baru cerah. Maka Nabi beri galakan kepada kita, siapa yang berjalan banyak pada waktu gelap, ilal masajid, berjalan ke masjid, Allah SWT nak beri kepada kita bin nuritam yaumal qiyamah, Allah beri kepada kita cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis ini di dalam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dua perkara yang besar tadi. Orang yang berjalan pada dalam waktu gelap mendapat pahala cahaya. Allah nak beri cahaya pada kita pada hari kiamat. Orang yang berjalan salat pula subuh berjamaah, dia dapat pahala qiyamul lail sepenuhnya apabila dia telah melakukan salat isyak berjamaah. Jadi sambungan cerita kita pada kali ini di bawah tajuk salli salatan muwaddi'. Tunaikanlah salat itu seolah-olah inilah salat terakhirku. Kita anggap ini solat yang terakhir, bermakna inilah solat yang kita kena buat sebaik mungkin. Jangan kita kata tak apa, kalau subuh ni tak apa-apa nak kemah pun, nanti zuhur saya khusyuk kan. Tak. Setiap solat itu kita anggap inilah yang terakhir. Sebab kita tengok sudah bukti-bukti yang nyata, yang sangat terang, berapa ramai kawan-kawan kita yang mati tak sempat nak berpesan. Berapa ramai orang-orang yang telah meninggal dunia tanpa pesan, tiba-tiba ya. Tadi minum teh sekali, tengah hari dapat SMS, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya Allah peringatkan kita supaya bersedia pada bila-bila masa saja
Kerana manusia dengan solat ini, Allah berikan solat satu amalan yang bersifat harian. Kerana itu solat dia kira mengikut matahari. Puasa ikut bulan. Haji ikut bulan Zulhijjah. Tapi solat tidak. Allah sebut dalam Quran, aqimis salata lidulukis syamsi. Dirikan solat itu apabila matahari sudah ada. Jadi solat ikut matahari sebab dia bersifat harian. Bersifat harian. Terlepas je hak zuhur ni, bermakna kita kena qada. Artinya esok zuhur lain. Tak boleh kata saya tangguh tak apa. Zuhur hari ni untuk esok. Tak, esok cerita lain. Bermakna setiap hari kita ada tanggungjawab yang besar. Jadi hari ni bila sebut tentang tanggungjawab, tuan-tuan muslimin dan muslimat selalu sebut kita ni banyak tanggungjawab. Banyak tanggungjawab. Bangun daripada tidur lagi pergi ke tandas. Bari pergi ke masjid. Lepas masjid pergi pejabat atau pergi kerja di mana-mana. Itu tanggungjawab. Kita kena letak depan mata kita, hari ni saya penuh dengan tanggungjawab, besok mungkin tidak ada tanggungjawab. Bila kita mati ada tanggungjawab lagi? Ada orang tunggu pancekak lagi? Tak ada dah. Tetapi kita akan dipertanggungjawabkan. Itu beza. Hari ni kita bertanggungjawab, besok kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan semua perkara yang kita lakukan. Sama ada ibadat kita kemas tak kemas, sempurna atau tidak. Sama ada muamalat kita patuh syariah atau tidak. Tanggungjawab amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, menjaga keluarga, jaga pejabat, jaga negeri, jaga negara, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bezanya hari ini bertanggungjawab, besok dipertanggungjawab. Jarak masa di antara dua itu sangat dekat. Mungkin hari ini, mungkin besok saja. Maka itulah yang Nabi kita pesan kepada sahabat, salli salata muwaddi'. Solatlah kamu sebagaimana solat orang yang anggaplah ia solat yang terakhir. Solat yang terakhir. Kata seorang ulama, Abu Abdullah Al-Barasi rahimahullah, man lam ya'rif sawabal a'mal thaqulat 'alaihi fi jami'il ahwal. Siapa dia tak mengenali pahala amalan, maka berat atasnya untuk melakukan amalan. Jadi kita dengan amalan ini ada dua perkara. Sama ada kita tahu pahala dia, maka kita kejar untuk mendapat pahala, itu satu darjat. Ataupun kita tidak fikir kepada pahala, kita fikir kepada tanggungjawab. Bila Allah perintahkan kita buat, maka kita buat. Nah, ini juga dia panggil satu martabat yang lebih tinggi. Tapi tak salah. Jangan kata Allah, ada juga solat kerana nak syurga. Tak ikhlas lah tu. Yang offer kepada kita syurga siapa? Allah. Yang bagi kepada kita pahala sekian-sekian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita kata tak boleh. Tak boleh. Siapa dia ibadat kerana syurga? Alah. Itu satu kefahaman yang silap. Apabila dia ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla, boleh kita menuntut. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kepada kita, inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta syurga. Jadi itu dia panggil tidak menjadi masalah. Maka di antara pahala yang besar yang kita nak cuba mengorek ataupun menggali pada saat ini, iaitulah pahala khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat ni di antara harta yang sangat berharga. Nilainya yang tidak ada nilai. Kerana apa? Kerana dia menjadi ruh kepada salat. Ruh salat. Sama ada salat kita hidup ke mati, duduk di mana? Duduk di khusyuk al-qalb. Jadi apa-apa benda ibadat yang kita kena buat mesti dengan hati. Solat kita dengan hati. Kita pergi haji, kena pergi dengan hati. Kalau tidak, kita jadi pegawai komplain nama dia. Komplain saja. Siapa Mekah duk marah kau jam besar. Sambil-sambil marah pun selfie juga dianya. Nah, itu dia panggil marah. Tapi selfie berjalan. Duk marah kau kedai-kedai banyak. Saya kata tuan-tuan, haji dan hajah, jangan duk marah kepada orang. Sebab dia buat tu nak merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat kecuali orang-orang yang berkaki ayam ni membina bangunan tinggi.
Jadi kalau tak buat, macam mana hadis Nabi nak berlaku? Macam mana mukjizat Nabi itu nak terlaksana? Jadi yang penting bagi kita bukan bangunan, kita pergi dengan hati, bermakna kita boleh khusyuk waktu tawaf, kita boleh khusyuk waktu kita sa'i, kita boleh menangis waktu di Arafah, kita boleh khusyuk waktu melontar. Itu dia panggil hati. Waktu kita salat, maka dia panggil keuntungan yang besar, arbah as-safqah. Keuntungan yang besar dalam perniagaan kita dengan Allah Ta'ala ini, yang pertama sekali, at-talazzuz bis-salah. Biarlah kita merasa menikmati kelazatan melakukan salat. Kalau kita duduk diam-diam, ambil sunat, ambil wudu, apa nak salat, Allahu Akbar. Jadi jangan kita dipaksa salat. Allahu Akbar, azan dah, cepat dah. Jadi berat hati nak ambil wudu, berat pula kaki nak melangkah ke masjid, itu ada masalah. Itu dia panggil hati yang bermasalah. Kerana apa? Orang yang khusyuk, orang yang menyedari apa yang dia buat. Aku sedang solat. Solat ni maksud dia kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita rasa boleh melakukan solat itu satu benda yang cukup indah bagi kita. Orang yang melakukan solat, dia rasa berat. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat ini berat kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dia rasa tak berat. Hari ini bila timbul banyak masjid-masjid surau jemput imam-imam yang hafiz. Imam hafiz ni dia cubalah baca satu muka, satu safhah, satu muka surat, muka mushaf. Ada yang panjang sikit. Jadi kita cuba macam mana nak jalankan hati kita tu dengan bacaan imam. Jangan kita duk marah dengan imam pula, oh panjang, mentah dia hafal Quran kat. Pasal bila hati tidak menerima, kita tidak bertalazuz, tidak merasa menikmati dengan bacaan Al-Quran itu. Kata di Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman kata, kalau betul-betul kamu ni sayang kepada Allah, nescaya kamu akan suka mendengar kalam Allah. Suka mendengar kalam Allah. Hari ini para jemaah sekalian, secara realiti kita tanya diri kita sendiri. Kita baca tak baca Quran? Allah tak sempat ustaz, tak sempat. Kerja terlalu sibuk. Baik, kita dengar ke tak baca Quran? Hari ini mekanisme nak dengar Quran banyak tak banyak alat. Masuk dalam kereta bunyi CD, masuk dalam handphone kita pun ada alat. Apa saja, tak ada hujah untuk kita tak nak dengar Quran. Jadi biar kita dengar. Oh, tak sempat, duduk di pejabat, banyak kerja pejabat. Masuk dalam kereta nak dengar cerita dunia, balik ke rumah tengok berita perdana, akhir sekali tak ada benda yang ada pada kitanya apa dia? Benda-benda kesibukan dunia. Kadang-kadang orang tanya, apa ni awak ni tak sempat nak ibadat? Sibuk, busy. Bila tanya apa yang sibuk sebenarnya? Sibuk tu apa benda? Perniagaan? Tak juga. Benda ni tak juga. Maka kesimpulan dianya bukan sibuk tapi menyibuk. Itu yang banyak. Nah, kita hari ni banyak sibuk ke banyak menyibuk? Banyak menyibuk, nak tahu hal tu, hal ni, akhir sekali tak tahu belaka. Nah, orang bercakap hal apa ni, benda-benda dunia ni kita bercakap juga. Orang bercakap benda hal dalam negara pun kita bercakap juga. Tapi kita tak ada apa-apa, duduk di surau ni ya kitanya. Maka kita mengatakan kita sebenarnya menyibuk bukan sibuk. Nabi SAW menjadikan solat itu qurratu ain, penenang, penyejuk mata. Dalam hadis Nabi sebut, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Allah jadikan qurratu ain, mana penyejuk mata aku dengan solat. Jadi kita bila bunyi solat rasa macam berat saja. Seorang diceritakan dengan ni. Cerita ni wallahu alam banyak dicerita dalam kitab-kitab para ulama. Seorang tabi'in Urwah ibn Zubair, anak kepada Az-Zubair ibn Al-Awam. Dia ni satu hari kaki dia sakit. Tak tahulah kalau zaman kita hari ni kencing manis. Kena potong kaki dia. Jadi macam mana nak buat? Doktor telah mengesahkan kalau tak potong dibimbangi kaki ni melarat. Sakit ni. Mungkin sampai peringkat kena potong sampai paha. Jadi orang kata dulu bukan ada bius macam kita hari ni, masuk hospital biusnya. Macam mana nak potong dia?
Maka dia kata tunggu dia solat. Tunggu dia solat. Bila dia solat, Allahu Akbar, doktor mula gerak dia punya kaki dia, tak mengaduh, tak ada kata sakit, ada. Dia teruskan solat dia sampai bila dia banyak sangat keluar darah, dia pengsan, sedar daripada pengsan, dia tanya, sesat dah. Subhanallah. Ini cerita ayatun. Kalau kita nak kata ini ayah, tanda kekuasaan Allah Ta'ala, mukjizat Allah Ta'ala letak di solat itu sampai peringkat orang yang boleh duduk macam ni. Banyak lagi lah kalau tuan-tuan baca dalam bab khusyuk dalam solat, kita baca, biarlah sekurang-kurangnya kita dengar cerita. Kalau nak buat tak boleh pun. Ada seorang ulama ni berlaku kawasan dia tu gegaran, yang menyebabkan banyak runtuh. Orang semua bertepian lari. Dia duduk dalam masjid, duduk solat. Sudah solat, orang mari cari dia. Mana Syekh? Ada dia tu. Dia berpaling tengok, Masya Allah tabarakallah, dinding runtuh, atap cabut, dia duduk solat situ. Dia tak sedar apa yang berlaku. Ini dia panggil contoh. Hari ni macam mana, bila hati tak solat, sikit je bunyi, asyik duk cari apa benda bunyi. Nah, akhir tambah-tambah sekarang ni pula dalam handphone kita ni banyak gangguan, bunyi ringtone macam-macam bunyi. Jadi kita asyik duduk dengar ringtone orang, kita tak dengar ringtone kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi SAW namakan solat itu rehat. Bila Nabi penat berjalan, dia panggil, ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kami. Maknanya dia suruh Bilal laungkan azan, maka semua tentera berhenti berehat. Maka Nabi kita anggap rehat itu duduk di mana? Duduk di solat. Rehat itu duduk di mana? Duduk di tadabbur ayatillah. Jadi kalau kita boleh berhenti baca Quran, kita boleh tadabbur. Nak buat apa tu? Nak berehat sekejap. Kita kalau berehat sekejap, duduk atas katil dah. Lapik apa ni, bantal, tidur, ataupun duduk main alat-alat yang kita ada ni. Kita tidak namakan rehat itu apabila kita tadabbur ayat Allah Azza wa Jalla. Kenapa tak boleh kita tukar persepsi? Nak apa tu? Rehat sekejap, ambil tasbih, duduk zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dia panggil kerehatan kita. Kita rehat kita tu, iaitulah apabila kita dapat menyebut nama Allah. Kita rehat apabila kita dapat baca ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita berehat apabila kita dapat lakukan solat. Sebenarnya kalau tuan-tuan baca dalam kitab terapi solat yang dibuat oleh orang-orang Malaysia ni, di Universiti Melaya contohnya buat kajian, solat itu dianggap terapi. Tapi kita jangan pula dia panggil, kenapa nak solat tu? Nak terapi. Tak payah, rugi pula lah macam tu. Dalam kajian yang dia buat di Universiti Melaya, dia ambil 20 beberapa orang yang sudah berumur. Dia buat kajian, dia suruh solat malam tahajud macam solat tarawih 20 rakaat. Lama orang tua ni sihat. Maka mereka menamakan solat awet muda. Saya kata tak boleh rusak dia punya nak mana solat. Jadi nanti orang pegang kita buat sini solat perdana awet muda, ramai orang mari pasal nak sihat walafiat. Kita kata solat itu menyihatkan tubuh, tapi jangan jadikan kerana sihat itu. Solat untuk sihat, solat untuk nak kuruskan tu pula. Solat untuk Allah Azza wa Jalla, untuk kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita namakan solat sebagai rehat. Siapa nak rehat, dia solat. Itu terbalik kita kata kita marah pula, Allah orang tengah duk rehat azan dah. Jadi kadang-kadang bukannya tu, bila kena marah pula. Nanya ke bila dah. Yang ketiga, pahala solat kita ini mengikut kadar khusyuk. Dalam solat kita tadi, kita teringat ke apa? Berapa peratus kita ingat solat? Berapa peratus kita ingat kita pergi ke pasar raya? Berapa peratus kita ingat kita pergi berjalan-jalan? Kita bagi. Kata Nabi SAW, innar rajula la yansarif. Seorang laki-laki itu selesai daripada solat dia, wa ma yuktabu lahu illa usyr. Tidak ditulis baginya kecuali 1/10 je daripada solat pahala dia. Ada yang 9/10, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 3, ada yang setengah. Nabi kita tengok. Maka hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Daud.
kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata apa? Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak dapat pahala daripada solat kamu itu kecuali apa yang kamu akal ketika melakukan solat. Apa ni? Ma aqalta, apa yang kamu ingat, yang kamu sedar ketika solat, maka itulah yang ditulis pahala khusyuk kita. Tapi tuan-tuan jangan salah faham, aku solat tak khusyuk, tak payah solat lah kot. Tak. Ini dia panggil bakar kelambu, marah ke nyamuk. Marah ke nyamuk, bakar kelambu boleh. Jawabnya tidurlah dengan nyamuk lah kita kan. Jadi kita mengatakan pahala fardu solat gugur. Pahala fardu solat gugur. Tetapi pahala yang darjat solat itu berbeza. Sebab kita tak tahu bagaimana kita khusyuk atau tak khusyuk. Tuan-tuan mesti akan tanda nanti macam mana, apa tipnya kita nak khusyuk. Jadi para ulama mengatakan yang pertama sekali, kita cuba bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tak baik. Dia panggil sifat mazmumah. Sifat yang tak baik tu cuba kita bersihkan dulu. Sebab dia khusyuk ni mari daripada generator. Generator iman kita di hati, duduk di hati, bermula di situ. Daripada makanan yang tak betul. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, mereka mengatakan di antara punca besar mari daripada mata dan juga mari daripada mulut. Bila mulut cakap tak baik, maka hati jadi gelap. Sama juga dengan kita pandangan mata yang kita duk tengok macam-macam hari ni. Kadang-kadang nak tengok berita ke nak tengok pembaca berita. Itu pun satu masalah dah. Saya tengok berita, kadang-kadang isteri mari tepuk belakang. Kuat tengok teh. Dia kata saya tengok berita. Dia kata ya ke? Nampak macam tengok pembaca berita je. Pembaca berita pula jangok-jangok dah. Nak kata apa ni? Maka itu semua halangan-halangan. Kemudian kita cuba menghayati bacaan kita. Cuba menghayati bacaan. Jadi bila kita nak baca Al-Fatihah tu apa makna dia? Maka kelas tadabbur Al-Quran mesti dihidupkan. Di surau kita ni, kita hidupkan kelas tadabbur Al-Quran. Kadang-kadang kita ada kelas tajwid ya. Kelas tadabbur tak ada. Kelas tajwid itu cantik untuk nak betulkan huruf. Tetapi yang lepas pada betul huruf, kita kena betulkan kefahaman kita tentang ayat-ayat Allah. Hududullah, sempadan batasan Allah Ta'ala beri pada kita, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Itu duduk di mana? Duduk daripada ilmu yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Maka itu di antara secara ringkas lah kalau kita nak tengok bagaimana mendapat khusyuk dalam solat. Ini satu benda yang cukup mahal di zaman kita hari ni. Nak cari khusyuk ni payah. Dia kata mana bukti ustaz? Saya kalau cakap orang akan tanya bukti. Dalilnya kalau imam salah rakaat, berapa orang berani tegur imam? Satu kes berlaku di Malaysia ni. Saya tak nak namakan masjid. Lepas solat Jumaat ada orang call. Saya tak angkat. Tengok banyak kali dia call, saya angkat. Dia kata ustaz kami tengah emergency ni. Kata apa benda? Dia kata solat Jumaat tadi salah, imam salah. Saya terlupa dah kesalahan dia tu. Habis ni kami tengah duk mesyuarat ni, mesyuarat di kedai kopi dah. Macam mana nak settlekan solat Jumaat? Kata subhanallah. Orang mesyuarat lepas solat tu, waktu imam masih ada lagi, kalau kita bincang salah, imam boleh tambah. Contohnya kurang satu rakaat. Imam boleh bangun Allahu Akbar, tambah satu rakaat dan sujud sahwi. Itu undang-undang. Mudah keluar daripada masjid, pergi kedai kopi dia mesyuarat, buat apa saja? Ini masalah. Tadi tak confident ustaz. Solat Jumaat, bayangkan solat Jumaat masjid, agak-agak 1000 orang ada. Tak ada orang berani kata subhanallah secara confident imam tu salah. Ini menunjukkan bahawa masing-masing tak berani. Sebab apa? Sebab kita kehilangan khusyuk di dalam solat kita. Betul ke? Iya ke ni? Imam kurang satu rakaat ni. Betul ke imam tak baca Fatihah? Jadi duk main kelang kabut gini. Akhirnya saya dimaklumkan oleh orang tadi, minggu depan imam ijtihad qada solat Jumaat yang minggu lepas. Mana ada qada? Patutnya di sujud sahwi je, tambah mana tu sujud sahwi, tapi sahabat mereka qada kerana sampai ke pejabat mufti katanya telah dirujuk. Akhir kali imam ijtihad lepas solat Jumaat minggu depan tu kita solat zuhur, qada yang minggu lepas. Nak kata apa ke dia? Ini kes realiti yang berlaku. Yang keempat, maghfiratuz dzunub.
solat ini sendiri menjadi penghapus dosa yang besar. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min muslimin yatawadda." Tanda tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat semangat sikit. Ma min muslimin yatawadda. Tidak ada seorang muslim yang berwudu. Fayusbighul wudu, dia ambil wudu dengan sempurna, basuh mukanya dengan sunatnya, dengan rukun, baca laka. Kita kadang-kadang bila kita belajar daripada kecil, hak ni sunat ni, komo-komo. Masuk air dalam hidung, sunat. Jadi kita berasa macam kecil, tak apa, tak buat pun. Tak. Bila kita nak buat ni, waktu nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah, ustaz kata semua kena buat, baru tak patah wudu. Pasal nak kebalkan wudu, barulah buat yang sunat. Macam mana nak kebal? Jadi hari ni kita sunat wudu ni daripada awal lagi, dengan baca bismillahnya, dengan komo-komo, masuk air istinsyak, masuk air dalam hidung, basuh 3 kali, gosok dengan sempurna. Itu semua tu perkara sunnah yang mesti nak buat, dan sapu kepala seluruhnya, baru jadi. Jangan duk kira nak pergi Mekah ya. Kata Nabi SAW, summa yaqumu fi salatihi, kemudian dia berdiri salat. Takat dia la faya'lam ma yaqul. Ini tanda faya'lam ma yaqul, dia tahu apa yang dia baca. Ini syarat. Wuduk sempurna, berdiri salat, tapi dia tahu apa yang dia kata. Illam fatala wa huwa kayaumi waladathu ummuhu. Selesai daripada salatnya, dia duduk seperti hari yang dilahirkan oleh ibu, hilang dosa dia. Allahu Akbar. Ini hadis ini dalam Muslim. Dalam maka dalam hadis ini Nabi kata ya'lam ma yaqul. Dia kena faham apa yang dia kata. Maka dia tahu, dia sini menunjukkan dia khusyuk dalam solat dia. Kalau tidak, tak tahu apa, maka tak jadi. Dalam hadis yang lain, Nabi kita bersabda, innal abda iza qama yusalli, seorang hamba itu apabila dia berdiri solat, ata utiya bizunubihi kuliah, dia bawa dosa-dosa semua letak atas kepala dia. Dosa dia tu ditimbun atas kepala, atas bahu dia. Fakullama raka'ah, bila dia rokok au sajada ataupun sujud, tasaqatat anhu, gugurlah dosa-dosa dia. Ini kita kena ingatlah, dosa-dosa yang ada di sini, dosa yang terlibat di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa kita dengan makhluk, maka tidak selesai kecuali kita kena pergi minta maaf, ataupun kita hantar balik barang orang, ataupun kita bayar hutang-hutang yang kita ada. Jadi kalau kita kata dosa diampunkan semuanya, tak masalah. Kita pergi berhutang dengan duit orang tak bayar, lepas tu pergi solat. Solat hapus dosa. Solat hapus bayar hutang. Tak ada solat bayar hutang. Jadi, maka kata di syarah hadis, apabila sempurna rukuk, gugur satu dosa. Bila kita sempurnakan sujud kita, maka gugur yang lain pula. Jadi kalau 2 rakaat kita solat, 4 rakaat solat, maka hilanglah dia punya dosa, tinggal pahala-pahala yang ada daripada solat yang kita lakukan. Jadi secara ringkasnya, dalam nota yang ada pada saya ni, ada 4 kelebihan solat. Kalau kita nak baca yang panjang sikit, ada satu buku yang saya tulis, yang saya terjemahkan, nama dia Keindahan Islam. Pernah tengok tak buku ni? Cuba cari kat dekat library. Nama buku Keindahan Islam. Cantik buku ni. Sebab kita nak tunjuk Islam itu indah melalui syariat Islam, melalui agama ini. Daripada solatnya, daripada puasa. Kenapa suruh puasa? Apakah Tuhan nak suruh kita lapar? Lapar tu satu benda, tapi matlamat puasa bukan lapar. Matlamatnya la'allakum tattaqun, nak suruh jadi orang bertakwa. Jadi semua dah jalan. Kenapa tak boleh makan benda-benda yang haram? Tak boleh minum arak, tak boleh tu, tak boleh ni. Kenapa kena kahwin? Kenapa? Jadi itu semua tu menjawab, buku ini menjawab persoalan hikmah di sebalik syariat. Itu cantik. Jadi kita tengok kenapa dalam solat itu panjang lagi dia sebut di sana tentang kelebihan-kelebihan solat. Kita berpindah pula kepada bahayanya solat yang tidak sempurna. Ini dia panggil min babil muhasabah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wailul lil mutaffifin, wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan.
Kata di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, as-salatu mikyal. Solat itu seperti timbangan, sukatan. Siapa dia sempurnakan sukatan, maka sempurnalah solat dia. Siapa dia sukatan yang tak sempurna, maka dia telah melakukan sukatan yang tak baik. Sebagaimana masuk dalam ayat tadi, wailul lil mutaffifin. Jadi kita cuba lihat mimbabil muhasabah, kita nak tengok kita hari ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya selalu buat bandingan simple. Kata kita kereta kita ni kita masuk pos pakum. Pos pakum ke? Dia nak test kereta. Kalau nak jual kereta, kena tukar nama, ada pos pakum. Dalam solat kita ni masuk pos pakum ke tak? Huish, dia kata ada pula. Kalau kita buat kem solat sini, kursus semak solat, yang akan mari siapa? Anak-anak ya, budak-budak dah. Saya orang tua 40 tahun dah solat, takkan nak masuk semak lagi. Cuba test masuk. Tengok dulu, masuk dulu. Jadi kena buat kem solat untuk orang tua dan orang kanak-kanak. Orang kanak-kanak kat sana belakang, orang tua depan, kita main sama kita. Tengok macam mana cara kita takbir. Macam-macam. Cara takbir bukan ada 10 cara. Ada hak begini, macam karate pun ada. Ada hak akak, tak tahu kan. Ada hak kepala tangan. Ada yang akak sampai atas kepala. Jadi di manakah sunnah dalam bab kedudukan tangan waktu solat? Allah. Hak ni pun banyak dah masalah kita dah. Kemudian bacaan pula doa iftitah, manakah riwayat yang ada? Al-Fatihah lepas tak lepas kita punya pos pakum. Coba baca 30 tahun solat tapi dia main wala bolin. Jadi tak jadi wala dolin. Tengok ni dia panggil barang berat. Tuan-tuan kita kena ingat, maka apabila solat kita tidak sempurna, yang pertama sekali hilang kita punya pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah satu hari Nabi duduk dengan sahabat-sahabat di masjid. Tiba-tiba datang seorang masuk masjid. Dia masuk masjid, dia tengok ni, dia ada fiqh. Orang ni belajar fiqh. Dia tak duduk, dia terus solat dulu. Sudah dia solat, baru dia bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab wa'alaikassalam. Nabi kata wa'alaikassalam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Nabi kata pergi solat semula, kamu belum solat. Terkejut wajah ni. Tadi saya dah solat 2 rakaat. Nabi kata pergi solat. Dia ni taat. Bila Nabi suruh, pergi solat pula. Sudah solat, mari bagi salam. Nabi jawab salam, Nabi kata irji' fa salli. Balik solat semula. 3 kali dia ulang solat. Kali yang keempat Nabi suruh solat, dia kata ya Rasulullah, ini je yang saya tahu. La uhsin ghairaha, aku tak pandai hak lebih pada ni, fa'allimni, ajarkan saya salat. Barulah Nabi kita kata iza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Bila kamu nak solat, ambil wuduk yang sempurna, kemudian takbir. Nabi kita ajar satu-satu. Ini dalam bahasa hadis dia panggil al-musi' salatahu, orang yang tak pandai solat. Jadi kata di para ulama, apa sebabnya pak cik ni disuruh mengulangi solat sampai 2 kali atau riwayat kata 3 kali? Sebab katanya tidak ada tumakninah dalam solat. Tak tahu mana cepat dia, cepat solat. Maka Nabi kata irji' fa salli, balik semula solat, kamu dikira masih lagi tidak solat. Subhanallah. Tapi dia balik, dia pergi solat balik 3 kali ulang. Kalau kita hari ni kita suruh pergi solat, agak-agaknya lembah itu masjid dah. Dia pandai sangat. Sudah. Sumpah aku tak mari dah ni surah Raudah ni. Apa tu? Ini masalah kita sebab kita tegur. Jadi nak suruh tegur tu kena saluran. Kita kena buat semak solat untuk kita, orang-orang dewasa. Yang menarik. Kanak-kanak satu cerita lah. Yang kedua, dia panggil bi'satil munajat. Munajat yang tak baik. Kita nak munajat dengan Allah Ta'ala tapi tidak baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok seorang laki-laki yang kurus salah. Solat macam pagu ayam, cepat-cepat. Qala ya fulan. Nabi tegur, ala tattaqillah. Naklah kamu takut pada Allah Ta'ala. Ala tanzur kaifa tusalli. Tengok apa yang musalat tadi. Cepat laju. Kata Nabi, inna ahadakum
idza qama yusalli innama yaqumu yunaji rabbahu. Seorang itu bila dia bangun solat, maka dia telah bermunajat dengan Allah. Tuan-tuan ahli-ahli masjid, bila bermunajat kita kena faham, jangan salah arti seperti munajat perdana. Itu silap kita. Munajat ni maknanya kita berbisik dengan Allah. Itu mana munajat. Kita kalau ada munajat, kuat-kuat selalu. Habis mikrofon pasang tak? Ni malah ni munajat perdana. Munajat tu maksud dia kita berbisik dengan Allah, bukan melaung untuk panggil Allah. Itu beza. Kena betul. Kalau kita kata malam ni malam laungan zikir, tak betul juga. Kalau kata malam munajat, mana kena berbisik. Itu mana yunaji rabbahu, mana dia berbisik dengan Tuhan. Maka Nabi kata, kalau kamu solat bermakna kamu bermunajat dengan Allah, falyanzur kaifa yunaji, adalah kamu tengok bagaimana kamu bermunajat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang ulama nama dia Al-Hasanu Al-Basri. Tuan-tuan tanda nama manusia ajaib ni. Nama dia Hasan Basri. Hasan Basri ini seorang ulama tabi'in. Orang kenal dia, kalau sebut Hasan Basri, dengar cerita tasawuf dia. Dia faqih min ulama'il ummah. Hebat. Tapi kita kadang-kadang orang over sangat. Dia kata Hasan Basri berdebat dengan Rabi'atul Adawiyah, kalah. Dengar ada debat dua ni. Kelama dah tak ngaji kita tasawuf. Kan waktu Rabi'atul Adawiyah ni janda, Hasan Basri pergi Pinang dia nak kahwin. Jadi Rabi'ah kata dia bagi apa ni, bagilah dia punya soalan-soalan. Akhir sekali timbul keputusan, laki-laki satu nafsu, 9 akal, orang perempuan 9 nafsu, 1 akal. Kalau tanya orang perempuan, setuju ke tak setuju? Setuju? Tak. Mana dia setuju? Jadi seolah orang perempuan hidup dengan nafsu ya. Lah. Jadi para ulama mengkritik sanad cerita ni, dia kata tak logik cerita. Sebab Rabi'atul Adawiyah ni lahir pada tahun 100, Hasan Basri mati pada tahun 110. Takkanlah budak umur 9 tahun sudah berdebat dengan Hasan Basri dan sudah jadi janda. Kita dan dari sudut sejarah kita kena tengok juga fakta-fakta yang logik, yang munasabah. Kadang-kadang tak munasabah. Dia kata ulama ni solat satu malam 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat. Cuba bayangkan, daripada Isya sampai ke subuh berapa jam? 8 jam. 8 jam kali dengan 60 berapa minit? Cepat buka kalkulator tu. Berapa? 8 jam kali dengan 60 minit, 460 minit. Takkanlah ulama ni solat setengah minit satu rakaat macam yang Indonesia punya 23 rakaat 7 minit tu. Logik. Ini orang khusyuk solat. Itu adalah benda-benda yang kadang-kadang kita terasa benda tu ajaib, lebih daripada kemampuan waktu dan juga dia kata itu kuasa Allah. Kita tak nafi. Kuasa Allah Ta'ala maha berkuasa. Tapi dari sudut kira-kiranya, boleh ke tak boleh? Tak logik setengah minit satu rakaat, ataupun 1 minit 3 rakaat. Ini lebih pada Indonesia lagi. Jadi baik, kita balik kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia tengok seorang laki-laki tengah solat, ya'basu bil hasa wa yad'u. Dia duk main batu tangannya. Lepas tu dia berdoa, Allahumma zawwijni minal huril ain. Ya Allah, kawinkan aku dengan bidadari. Tangan duk main batu. Faqala bi'sal khatib. Hasan Basri kata, inilah ahli pinangan yang paling buruk. Kenapa? Tak basu bil hasa. Mulut main batu, mulut minta bidadari. Maknanya kita tidak khusyuk. Jadi sama juga kita hari ni, bila kita nak berzikir, tangan sebelah tengok handphone, duk tengok WhatsApp, dah duk main Allahumma ghafili, subhanallah subhanallah mulut. Jadi tak jadi. Itu dia panggil kita buat satu benda yang hati lain, mulut lain, yang menyebabkan dia tidak memberi kesan kepada hidup kita. Yang ketiga, masalah solat tidak sempurna ni dianggap sebagai jarimatus sariqah, jenayah mencuri. Kita kalau orang mencuri, kita nak pukul selalu. Nak pukul, nak potong tangan mencuri. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas sariqatan. Manusia yang paling tak baik menjadi pencuri siapa dia? Alladhi yasriqu min salati, orang yang mencuri solat dia. Tengok kita ni, pencuri tak pencuri kita ni.
Siapa dia pencuri? Alladzi la yatimmu ruku'uha wala sujud wala khusyu'. Orang yang tak sempurna rokok, tak pernah sujud, tak sempurna khusyuk, dia tu dianggap mencuri solat. Solat kita kena curi. Hari ni hilang habis barang-barang kita. Sebab apa? Bila kita tidak sempurna, maka itu dianggap mencuri solat. La haula wala quwata illa billah. Jadi macam mana kita nak buat? Maka kita jangan jadi pencuri. Artinya rokok kita biar sempurna. 90 darjah rokok. Kadang-kadang rokok pegang dekat betis, dia jadi tungging kepala ke bawah. Rokok pegang dekat paha, naik kepala atas. Jadi kita nak 90 darjah. Saya anggapkan kita ni kena test kita punya rokok belakang tu. Waktu rokok betul tak betul? Jadi ambil lah kayu-kayu letak di rumah kita tu, masuk bawah tu. Kalau payah sangat berhenti dekat tol tu dah. Kan ada kat parking tu, sekejap aku nak test rokok, jadi tak jadi. Jadi banyaklah masalah kita hari ni para jemaah sekalian. Kita bukan nak kata kita ni sempurna semua, tapi membabil muhasabah. Kita sama-sama muhasabah solat kita. Yang keempat, maut ala ghairi millati Muhammadin. Orang yang solat tak sempurna ini dia dibimbangi mati tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi kita tengok seorang laki-laki solat tak sempurna sujud, tak sempurna rukuk. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau mata hadza ala hazihi." Kalaulah orang ni mati dalam keadaan ni, dalam keadaan solat tak sempurna, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati bukan mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Allahu akbar. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab naik mimbar berkhutbah. Dia kata, innar rajula la yashibu 'aridahu fil Islam. Ada orang ni sudah tua dia dalam Islam ni. Mana beruban dalam Islam dah dia ni. Wa ma akmala lillahi salah. Tapi solat dia masih lagi tidak sempurna. Orang tanya dia, apa ya Syekh? Ya Sayyidina Umar, apa maksud kata-kata tuan yang berat ni? Qala la yatimmu khusyu'ha. Tak sempurna khusyuk, tidak sempurna tawaduk, tidak sempurna dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini dianggap tua tapi sudah dikira tidak sempurna dia punya ibadat. Isteri Nabi nama dia Ummu Salamah. Tanda dia Ummu Salamah ni, satu hari dia tengok satu peristiwa yang berat, iaitulah kehilangan khusyuk dalam solat. Maka dia telah membuat ulasan. Dia kajian dia daripada zaman Nabi pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Fataku, dia kata apa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri solat, mata dia tidak melintasi tempat sujud. Dia tengok tempat sujud. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Masih lagi sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, bila mereka ni solat, masih lagi tidak melintasi mata dia tempat sujud. Wa kana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bila mari zaman Sayyidina Uthman, jadi orang dah mula banyak fitnah pada ketika itu. Banyak fitnah, maka manusia dah mula berpaling kiri kanan, tengok bimbang, takut-takut mari orang. Dan Sayyidina Umar kena bunuh. Ini zaman Sayyidina Uthman pula, orang dah mula iltifat, mula berpaling dalam solat, sebagaimana kata di Ummu Salamah. Itu zaman sahabat sudah berlaku benda tu. Zaman kita hari ni macam apa kita nak buat? Maka beberapa tip bagaimana untuk kita menyempurnakan solat kita ini, saya bagi secara ringkas lah. Yang pertama sekali, kata Nabi SAW, ma minal qulub qalbun illa lahu sahabatun kasabatil qamar. Mana-mana hati manusia ini, dia ada awan, sebagaimana bulan, sekali cerah sekali gelap. Bila mari awan, gelap, buka, cerah. Jadi hati kita ni macam tu juga. Hati kita juga itu, maka ada kalanya cerah, ada kalanya gelap. Jadi waktu kita masuk solat dalam keadaan hati kita tak tenang, kita hilang khusyuk. Tak boleh nak fokus pada solat. Nak bergelegak dalam hati, nak marah. Ataupun barang kita hilang, duk mikir dalam hati.
mana jatuh pakai aku ni. Nah, itu dia panggil masuk dalam keadaan tidak bersedia. Maka bila Nabi SAW ajar kepada kita, apabila marinya azan, terus kita jawab azan, berhenti terus, jangan buat benda-benda lain lagi. Beberapa kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi kita sallallahu dengar azan waktu tengah bercakap, fa iza hadaratis salah, bila mari ya solat, fa ka'annahu la ya'rifuna, seolah Nabi tak kenal dah kita ni. Tadi duk bercakap ada bergurau, Allahu akbar, senyap, berhenti terus. Jadi kita hari ni kalau boleh bila orang azan kita jawablah azan, kerana kelebihan yang begitu besar, yang begitu besar. Yang kedua, al-masjid qabla as-sajid. Jadi kita nak siapkan tempat solat kita. Masjid tempat solat sebelum kita solat. Masjid kita ni cantik lah. Jangan letak di hadapan kita ni tulisan-tulisan. Minta maaf, masjid ni selamat. Ada setengah masjid dia letak sini. Ni, iklan ni letak di sini. Lepas waktu duk solat keluar gambar ustaz. Ustaz ni kita ni, ustaz ni kita ni. Tuan-tuan tengok tak tengok skrin tu? Kau tak tengok? Kalau tak tengok, khusyuk lah tu. Kalau tidak, sedap juga ustaz ni. Silap. Ceramah perdana. Allah, saya nak pergi kena out station pula minggu ni. Jadi duk mikir waktu pun mengganggu kita. Jadi jangan letak depan ni, segala iklan jangan ada depan. Tulis, tak usah tulis benda-benda. Kalau boleh kitab-kitab kita ni pun rak buku Quran kalau nak letak depan, biarlah tertudung dengan warna gelap, tak usah nampak apa. Kalau tidak duk baca dah tu. Ni Quran sekolah mana pula ni? 20 dalam 1 pun ada. Dia baca, semua baca semua ni. Sampai orang tanya saya, ustaz kalau pergi Mekah, kita nak solat tengok kiblat ke? Tengok tempat sujud. Tengok Kaabah. Saya kata kena tengok tempat sujud. Ada kita tengok Kaabah. Kata kalau awak tengok Kaabah, sah awak dah kira orang ni tawaf berapa kali. Baju merah tu kali yang keberapa dah, tak siap-siap lagi dia ni. Lama dia mula-mula solat lagi tak habis-habis. Dia akan masuk dalam benda-benda yang karut. Maka dia kata al-masjid qabla as-sajid. Tempat solat dulu sebelum kita solat. Anas kata Aisyah radhiyallahu anha di rumah dia ada kain lansir. Kain lansir itu ada warna-warni, ada warna-warni. Kebetulan lansir itu duduk depan kiblat. Maka Nabi SAW kata kepada Aisyah, amiti anna qaramaki. Aisyah, buang kain lansir ni. Sebab dia berwarna-warni. Bila kita duduk solat, dia bergerak. Jadi duduk nampak benda tu. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rudu li fi salati. Nabi kata, gambar-gambar dia tu duduk mengganggu aku dalam solat. Ini Nabi cerita macam ni. Hadis ni dalam Bukhari. Subhanallah. Maka ada satu kali Nabi tengok seorang tu pakai baju yang berjalur, banyak warna-warna ni, mukhattat. Lepas salat Nabi kata syaghalatni alam hazihi. Syaghalatni alam. Jadi mengganggu aku ni warna baju ni. Izhabu biha ila Abi Jaham. Ambil baju ni pergi ke Abu Jaham, kali tukar kain, pergi tukar, ambil kain yang kosong. Jadi kalau kita nak pergi masjid pun jangan duk pakai pelik-pelik. Ni budak-budak hari ni tulis macam-macam atas belakang baju dia dak. Kadang-kadang gambar tengkorak lah, gambar tu gambar ni. Jadi orang belakang dia duk mikir pelik-pelik. Jadi sebaik-baiknya kita pergi masjid pakai jubah yang warna biasanya tak ada tulisan apa-apa, itu cantik. Ini gangguan. Yang ketiga, Nabi kita kata jangan solat ketika lapar. Ketika ada makanan. Jadi kalau kita lapar sangat, ada makanan, makan dulu baru kita makan, baru kita solat. Jadi hari ni rasa kalau kita dah kenyang, jangan pula kata saya lepas satu ramai orang di restoran tepi masjid. Masjid kita ni tak apa jauh daripada bandar. Ada setengah masjid di tepi kedai. Ada orang azan duduk makan. Bila kita tanya dia kata Nabi cakap kan, kalau ada makanan makan dulu baru solat. Kata jetik telinga dia ni. Pandai yang pergi bekau pergi order makan 5 minit nak azan tu buat apa? Ini karut punya hujah lah. Jadi Nabi kita larang la salata bi hadrati ta'am. Tak boleh solat kalau makanan dah siap, maksudnya kita terlapar. Kita balik daripada kerja, daripada kebun contohnya, dah ada orang azan. Tapi makanan dah siap, makan dulu supaya tak teringat. Makan dulu, lepas solat mari sambung balik. Macam hari ni di bulan Ramadan. Tuan-tuan di bandar ni lebih selesa, saya ingat. Tamar dulu baru makan lepas maghrib kan. Tapi kami di kampung jangan.
Dia sanggup tak pergi buka puasa di masjid, kalaulah makan ni buka dengan tamar dengan air dulu, lepas solat maghrib baru makan. Tak payah pergi masjid. Mesti kena makan dulu. Dah, itu mazhab dia, kita bagi makan dulu. Lepas tu kita solat maghrib. Kalau tidak tak mari. Pasal apa? Lepas solat maghrib tu berapa ramai naik masjid, ada start ambil motor balik pun ada, berkebuk, berasak rokok situ dulu. Macam-macam penyakit. Yang pentingnya kita kena fahamlah fiqh, tak boleh solat ketika ada makanan. Nabi kata wala huwa yudafi'ul akhbasa. Jangan pula ketika nak buang air. Kita nak buang air tapi orang solat dah. Tahan dulu lah, lepas solat baru pergi tandas. Allahu Akbar, kena imam hafiz. Baca satu muka. Khusyuk tak khusyuk orang ni? Terakak kaki kita dah. Duk tahan nak kencing ni. Jangan. Nabi kata pergi kencing buang air dulu, baru mari solat. Luput 1-2 rakaat, tak ada masalah. Yang penting kita masuk solat dalam keadaan hati tenang, tak marah dengan imam, tidak menahan nak buang. Yang keempat, amaran kita daripada takbir al-kazzabin. Takbir orang-orang yang berdusta. Sebab apa? Tuan-tuan ingat, kita takbir dengan lafaz apa? Takbir dengan lafaz apa? Allahu Akbar. Bila kita kata Allahu Akbar, bermakna kita telah berhadapkan muka kita ni, wajah tu wajhiyal ladzi fatara sam. Aku hadap muka aku ni kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tiba-tiba mulut kata macam tu, hati duk hadap ke benda lain. Duk andak ke pasar raya, duk hadap ke benda. Maka ini dia kata, janganlah kita ni menjadi orang yang takbir sebagai pendusta. Mulut kata Allahu Akbar tapi hati tak teringat kepada Tuhan. Yang kelima, kita hendaklah salat muwaddi'. Anggaplah salat kita ni salat yang terakhir. Nabi kita memberi wasiat kepada seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Nabi, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Bila kamu berdiri salat, maka salatlah sebagai salat yang terakhir. Abu Ayyub pun bila mari orang lain dia ajar salat, dia kata salat muwaddi'. Jadi ulama-ulama dulu, para sahabat, bila dia dapat daripada Nabi, mereka akan kata, aku nak beri hadiah pada kamu. Tengok seorang sahabat kata, ala uhdilaka hadiyatan. Orang bagi Zaid dia, mana ada aku bagi hadiah kepada kamu. Ingat kena hadiah apa? Rupanya dia hadiah selawat hak Nabi ajar ke dia. Allahumma shalli ala Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid. Hadiah. Kita tak anggap hadiah dah benda tu dah. Kalau dia mau ustaz ni bagi hadiah kayu sugi pada beri hadiah zikir-zikir tu apa nak jadi dah. Oh, ustaz bagi hadiah minyak atar lagi sedap. Ini kita, jadi hari ni saya berhadiah kepada tuan-tuan sekeping kertas ni zikir, nanti kita ajar sekejap lagi. Yang ke-6, bacaan Quran biarlah dengan bacaan yang betul. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi bila kita baca Quran, biarlah kita tadabbur ayat-ayat dia. Yang ke-7, tadabbur wa tafa'ul. Memahami dan menghayati bacaan. Yang ke-6 tadi, baca dengan suara yang baik. Yang ke-7, tadabbur dan menghayati. Yang ke-8, kita realisasikan makna bacaan. Bila kita takbir Allahu Akbar, kita ingat Allah Ta'ala yang Maha Agung. Bila kita sujud, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Besar, Maha Agung Kau ya Allah, sedangkan kepala kita sudah sujud, sudah rokok. Ya, barulah kita terasa kita hari ini berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, amaran daripada diganggu oleh khanzab. Tulis nama ni. Kalau ada, takut ada orang salah ibu nama anak dia khanzab. Berat. Khanzab, tulis dah. Siapa dia khanzab ni? Daripada Anas, bahawa Uthman bin Abil As mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia kata, ya Rasulullah, syaitan ganggu saya ni. Waktu solat ganggu selalu. Nabi kata apa? Zakas syaitan yuqalu lahu khanzab. Syaitan yang duk ganggu orang solat tu nama dia khanzab. Dan hadis ni sahih dalam Muslim. Adapun hadis syaitan yang ganggu orang wuduk nama walhan, atau hadis tidak takwa tu. Walhan hadis takwa, tapi adalah disebut nama walhan. Tulis nama orang hebat ni. Walhan tu syaitan yang ganggu orang wudu. Kalau dua waswah wudu baca 3 kali, siapa basuh habis apa ni baju tu waswah, itu walhan. Yang duduk ganggu kita dalam solat ni nama dia khanzab. Biar kena agak gu ni.
Jadi kata Nabi SAW, fa iza ahsastahu, bila kita rasa khanzak mari duduk korek hati kita ni, fata'awaz, naklah kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena ludah 3 kali. Ludah. Jangan keluar air dia. Ludah seorang, kalau kita di rumah kita seorang-seorang boleh lah. Kalau ada jemaah sini, marah kawan ni kena siku dia. Apa ludah dengan aku ni katanya? Ingat aku setan ke? Lah. Nabi kita kata khanzab. Jadi bila dia mari kita rasa ganggu, kita ludah belah kiri. Tapi jangan ludah tak keluar air dia lah, dia panggil ludah. Dia ludah bunyi ya. Yang terakhir sekali, hendaklah kita solat seperti Abil Yaqazan. Siapa dia Abil Yaqazan? Nama dia Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir seorang sahabat, nama dia Abu Yaqazan. Bila dia solat, dia ringkas je solat dia. Dia tak solat panjang. Orang mari tanya, ya Abu Yaqazan, khaffafta? Kenapa tuan ringkaskan solat? Ulama lain sampai 1 juzuk baca Quran, dia baca surah pendek je. Kita kata wal asri ke, surah wad-duha ke, pendek. Faqala hal ra'aitumuni naqastu min hududiha syai'. Mu tengok aku tak cukup rukuk ke? Rukuk tak ada sempurna, tak ada tuman. Dia orang kata cukup, tapi cepatlah. Tak macam sahabat lain sampai baca 1 juzuk Quran. Dengar ada cerita seorang ulama menangis satu malam. Dia menangis. Orang mari tanya, Tuan Syekh, kenapa menangis? Dia kata zahabat quwwati. Telah hilang kekuatan aku. Jadi orang ingat kau sakit. Orang tanya, apanya hilang kuatnya Syekh? Dia kata, sekarang ni aku sudah tak larat lagi nak solat kecuali mampu baca surah Baqarah dengan Ali Imran saja. Tuan-tuan tanda. Yang tak kuat tu baca apa? Dia mampu baca surah Baqarah dengan Ali Imran saja dalam qiyam dia. Tak kuat, menangis. Kita kena baca. Satu hari saya ni di sini ni, waktu tu berlaku gerhana matahari bulan. Jadi orang suruh saya ajar gerhana, saya ajar sunnah kita baca gerhana ni surah Baqarah. Kata malam ni saya nak baca surah Baqarah juga. Bila saya takbir, orang kata ramah keluar lagi tu, keluar daripada masjid. Dia kata ustaz nak baca Baqarah. Saya tak kata satu surah Baqarah, saya kata saya baca surah Baqarah. Kalau baca ayat kursi, surah Baqarah ke tidak? Cukuplah tu, lari dia. Allahu Akbar. Tak ada apa-apa tu lari dah. Ini masalah. Jadi kata di Ammar, orang kata dak lengkap awak punya rukun, khusyuk, tumakninah nampak lengkap, cuma cepat. Qala fa inni badartu sahwa syaitan. Ketika tu syaitan tengah sibuk dengan duk main game ke apa benda, aku nak selesaikan solat aku sebelum dia mari kacau aku. Tak apalah sahabat nampak syaitan kita, kalau buat macam ni duk nampak syaitan hari-hari lah. Kenapa cepat solat tu? Takut syaitan mari. Rupanya syaitan mari dah yang jadi cepat tu. Terbalik habis dah lah kita ni. Jadi itulah dia panggil para jemaah sekalian, beberapa kelebihan solat. Kita jadikan solat kita ni solat muwaddi', solat yang terakhir, dan beberapa tip yang boleh kita belajar untuk khusyuk dalam solat, insya-Allah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.